Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim wa bihar ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Hari ini kita akan sambung balik sesi perkongsian tips ataupun info mengenai isu di Mahkamah Syariah. So, pada yang first time ikut Uncle mau perkenalkan diri. Nama Uncle Sufyan Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah atau lebih dikenali dengan Peguam Syar'i. Selalunya Uncle akan menceritakan mengenai tips untuk para wanita. So, pada hari ini Uncle mau bagi tips pula kepada suami-suami. Selalunya kita dah tahu apa suami perlu buat seandainya berlaku isteri ni merajuk. Lepas tu merajuk ni tidak pandai balik-balik selama 2-3 hari. Ada yang sampai 1 minggu. Kadang-kadang ada yang sampai sebulan. Kalau yang tahu bini merajuk pergi rumah mama mentua ni tak apa. Ini selalunya kadang-kadang kita pun tidak tahu dia pergi mana. Pergi rumah mak mentua. Jadi apakah tindakan yang perlu dibuat oleh suami apabila berlaku situasi seperti demikian? Okey. Apakah yang boleh dituntut atau dipohon di Mahkamah Syariah seandainya seorang isteri itu telah keluar daripada rumah tanpa izin suami? Okey. So, untuk itu Uncle mau beritahu di dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sabah ada memperuntukkan isteri kembali taat, di mana si suami boleh memohon ke mahkamah agar isteri dia kembali taat. Okey, macam mana mau buat? Paling senang cari peguam syar'i untuk menuntut satu permohonan untuk isteri kembali taat. Okey, di dalam permohonan isteri kembali taat ni, di mana suami perlu menyatakan fakta-fakta kes. Pertama, bila isteri itu keluar daripada rumah, bila tarikh dia keluar daripada rumah, masa dia tarikh keluar daripada rumah. Kena beritahu juga kenapa berlakunya persengketaan sehingga menyebabkan isteri itu keluar daripada rumah. Okey, berapa lama sudah dia keluar daripada rumah? Semua fakta-fakta tersebut perlulah diberikan kepada peguam syar'i. So, lepas suami buat permohonan ni kan apa akan terjadi? Okey, di mana permohonan ni perlu difailkan ke mahkamah dan saman perlu diserahkan kepada isteri, dan isteri dikehendaki untuk hadir ke mahkamah. Okey, maksudnya isteri diberi peluang untuk membela diri kenapa dia keluar daripada rumah. Okey, dan di sinilah isteri dikehendaki oleh mahkamah untuk membuat satu pembelaan. Kalau dia balik je rumah tu, tak payah Kalau pergi dia mahkamah? kembali ke rumah taat seperti sedia kala, maksudnya menjalankan kehidupan, maka kes itu boleh ditarik balik oleh suami. So, kebiasaannya jadi macam tu lah. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kembali ke rumah, dan kemungkinan yang kedua adalah isteri meneruskan untuk tidak kembali dan memfailkan pembelaan terhadap alasan kenapa tidak kembali taat kepada si suami. So, lepas tu apa yang jadi? Kita lihat di dalam perbicaraan tersebut, seandainya isteri mempunyai alasan yang kukuh untuk keluar daripada rumah, contohnya berlaku pergaduhan yang melibatkan kecederaan fizikal. So, di dalam fakta ini, alasan si isteri untuk keluar daripada rumah adalah kuat berbanding permohonan si suami untuk memohon isteri kembali ke rumah. Tapi seandainya tidak ada satupun serangan fizikal, maka si suami permohonan si suami di mahkamah adalah lebih kuat berbanding si isteri. So, secara kebiasaan dia, kalau isteri keluar daripada rumah, berapa hari yang suami boleh ambil kira, so dia boleh buat tuntutan, dia boleh buat permohonan sudah?
Biasanya suami ini akan tunggu sehingga seminggu lah. Maksudnya agak luar biasa lah kalau seorang istri itu merajuk selama seminggu tidak kembali ke rumah serta mengabaikan tanggung jawab terhadap anak-anak. Seminggu tidak balik untuk kali pertama lah. Iya. Kali kedua, pertama dia keluar terus boleh buat perintah begitu. maksudnya dia boleh memohon di mahkamah. Contohnya si istri itu keluar daripada rumah sehingga seminggu, maka minggu yang kedua tuh si suami sudah boleh memohon di mahkamah untuk istri dia kembali taat kepadanya di samping family lah. Secara kebiasaannya macam mana yang berlaku? Kebiasaannya berlaku suami ini mau dekat sebulan sudah istri balik, istri hilang, maksudnya tidak kembali ke rumah, barulah mereka ni buat satu permohonan. Sebenarnya asalnya orang ni akan membuat permohonan cerai, tapi oleh disebabkan atas nasihat peguam, seandainya tidak ada pun alasan yang kukuh untuk bercerai, biasanya peguam akan menasihatkan suami itu supaya membuat dulu satu permohonan istri kembali taat untuk memberi peluang kepada si istri supaya boleh bermuasyarah, boleh lagi berdamai dengan suami. Jadi kalau sudah ndak juga balik-balik tu, macam mana lah? Kalau tidak juga balik-balik, maksudnya seandainya si suami itu mempunyai fakta kes yang kuat terhadap tingkah laku si istri, di mana si suami ini boleh mendapatkan perintah daripada mahkamah untuk istri kembali taat. Okey, apakah tindakan seterusnya apabila istri itu masih lagi tidak mau kembali taat? Okey, seandainya setelah mahkamah mengeluarkan satu perintah mahkamah di mana si suami itu mendapat perintah daripada mahkamah untuk si istri kembali taat kepadanya, tapi istri masih enggan, dalam masa 2 minggu atau 14 hari si suami layak untuk memohon satu lagi permohonan atau tuntutan di mahkamah, iaitu nusyus, di mana permohonan istri nusyus. Di sini si suami boleh memfailkan alasan kenapa dia memfailkan istri itu nusyus disebabkan oleh keengganan istri untuk kembali taat setelah mendapat perintah mahkamah istri kembali taat. Apa arti nusyus? Nusyus bermaksud derhaka, di mana seorang istri telah derhaka kepada suaminya. Walau bagaimanapun tuntutan istri nusyus ini dia bersifat sementara. Dia bukan bersifat kekal lah. Maksudnya apabila telah difailkan nusyus dan istri itu telah dikeluarkan perintah atas kenusyusan dia tu, tapi istri itu masih boleh kembali ke rumah. Apabila dia kembali ke rumah, maka perintah nusyus tu sudah habislah. Maksudnya dia bertobat untuk kembali taat kepada suaminya, maka perintah nusyus itu berakhir. Siapa yang jatuhkan perintah nusyus tu? Hakim bicara, maksudnya mahkamah syariah, hakim yang menetapkan atau memutuskan perintah nusyus maupun perintah taat atas perbicaraan yang berlaku di antara kedua belah pihak. Selalunya apa reason yang boleh menjatuhkan istri itu jadi nusyus? Istri tidak mempunyai alasan yang munasabah maupun kukuh untuk tidak kembali kepada suami. Kalau tidak persefahaman tu boleh jadi alasan kah? Itu pun tidak boleh jadi alasan yang kukuh. Sebab apa? Benda tu boleh dibawa berbincang. Biasanya akan diberi peluang untuk kebahagiaan jawatan kuasa pendamai untuk memulihkan hubungan suami isteri itu. Oh, jadi perintah taat tu hanya untuk istri yang keluar daripada rumah lah. Isteri yang tidak taat, kebiasaannya ya betul, yang keluar daripada rumah. Kalau dia masih stay in the house, itu lain cerita lah, tidak Tidak boleh. juga, seandainya isteri enggan untuk bekerja sama dengan suami, contohnya dari segi nafkah batin, suami juga boleh memohon isteri kembali taat walaupun tinggal sebumbung. Pernahkah Contohnya, jadi begitu? pernah, maksudnya
si istri itu enggan memberikan hubungan kelamin terhadap si suami, di mana si suami boleh memohon ke mahkamah dalam kes istri kembali taat di bawah tajuk hubungan kelamin. Tapi itu mungkin ada siasatan lagi lah. Mungkin kadang Betul. istri sakit Setiap tuntutan ada siasatan. Sebab itulah antara istri dan suami diberi peluang untuk membuat, contohnya istri diberi peluang untuk membuat pembelaan. Setiap pembelaan itu akan dibicarakan untuk mengetahui dan diambil keterangan pihak-pihak tuh untuk mengetahui apa perkara yang sebenar. Kalau nusyus ni kan dia macam perkataan yang tak bagus lah kalau untuk isteri kan. Betul. Sebab apabila seorang istri itu nusyus, dia tidak layak untuk menerima nafkah. Ya. Itulah efek dia apabila seorang istri telah diperintahkan nusyus oleh mahkamah, maka istri itu tidak layak untuk menerima apa-apa nafkah daripada seorang suami. Tapi apapun, nusyus ini bersifat sementara. Seandainya seorang istri itu taubat dan kembali ke pangkuan suaminya, maka perintah nusyus ini akan berakhir. Tapi bukanlah senang-senang kan suami mau kasih nusyus untuk isteri dia. Betul, tidak senang. Dia perlu dibuktikan dengan segala saksi-saksi maupun dokumen-dokumen yang membuktikan seorang istri itu nusyus. Sebab kalau orang dengar begini nanti dia suka-suka pula dia mau kasih nusyus isteri dia. Yalah, maksudnya setiap permohonan dan tuntutan tu perlulah melalui dokumentasi yang betul. So itu yang part suami lah kan? Ya, part suami lah, di mana dia tidak bercadang untuk menceraikan istri, maka dia boleh tuntut istri kembali taat. Setelah itu seandainya tidak jalan juga istri kembali taat, dia boleh meneruskan dengan proses yang kedua, yaitu istri nusyus. So kalau ikut kes-kes yang pernah kamu handle untuk bahagian ni lah, untuk bahagian perintah taat dengan nusyus semua ni kan, adakah yang berjaya? Berjaya maksud dia balik taat lah. Memang ada juga yang berjaya, tapi 60% tu memang tidak berjaya lah, di mana dia berakhir dengan perceraian. Tapi sekurang-kurangnya seorang suami itu masih lagi berusaha untuk menyelamatkan rumah tangganya melalui tuntutan istri kembali taat. Contoh lah kan, isteri tu dia minta, dia buat tuntutan, dia pergi buat permohonan cerai, fasakh lah contohnya kan. Lepas tu suami dia tak setuju, jadi suami dia pergi buat pula itu. Boleh tak buat macam gitu? Okey. Sekarang ini mahkamah telah mengetatkan dalam proses permohonan, apabila berlakunya perintah taat, maka si isteri tidak dibenarkan untuk memfailkan fasakh. Maksudnya didengar dulu kes perintah taat itu sehingga selesai, barulah si isteri boleh memfailkan fasakh. Sama juga apabila si isteri sudah memfailkan fasakh, si suami tidak dibenarkan untuk memfailkan perintah taat. Oh, satu je Dia lah. kena selesaikan dulu satu, baru boleh failkan lagi yang baru. Kalau sudah fasakh macam mana lagi mau buat kembali taat tu? Mana dapat sudah? Contohlah, isteri memfailkan fasakh, tidak semestinya fasakh itu dibenarkan oleh mahkamah. Seandainya fasakh itu dibenarkan, maka perintah taat sudah tidak bolehlah difailkan. Tapi seandainya kes fasakh itu kalah oleh si isteri, maksudnya fasakh itu tidak boleh berlaku, maka si suami boleh memfailkan isteri kembali taat terhadap istrinya. Oh, adakah permohonan kembali taat ni ada kesan kah sama nanti kalau contohlah berlaku perceraian kan, dia ada kesan kah sama anak hak jagaan anak-anak kah? Biasanya dia ada kesan apabila kes kembali taat ni sampai ke peringkat nusyus. Memang ada kesan lah dari segi hak jagaan anak. Selalunya dia akan sampai begitu kan, kalau dia tidak berjaya. Si suami akan pastikan kalau boleh kes isteri kembali taat ni berhujung kepada nusyus, supaya dia menjadi satu advantage di dalam apa-apa permohonan di antara pihak-pihak tu. Sebab kalaulah kita pergi mana-mana kes pun, biasanya dia akan pastikan
si istri tidak ada nusyus di mana-mana mahkamah syariah. So seandainya ada nusyus bagi seorang istri itu, maka dia punya advantage terhadap suami itu lebih tinggi lah dalam apa-apa permohonan. So nusyus tu apa yang Derhaka, istri yang derhaka. apa yang dia tidak dapat kesan dia Biasanya yang tidak dapat dari segi nafkah, dia tidak boleh mendapat nafkah daripada si suami. Contohnya nafkah eddah, apa-apa nafkah dia tidak layak untuk dapat apabila telah diperintahkan mahkamah bahwasanya istri itu nusyus. Dia Jadi, tidak layak untuk mendapat macam dengan hak nafkah. jagaan anak. Hak jagaan anak adalah bergantung kepada fakta kes. Walaupun ada terjejas sedikit disebabkan oleh nusyusnya seorang istri, tapi dia bergantung juga faktor anak, faktor keselamatan, faktor pendidikan anak, faktor suasana tempat tinggal, itu semua diambil kira. Oh, nusyus ni bukan satu alasan yang terus cut off the hadana punya Tidak, adalah, sebab kan? apa? Ada 5 sahaja faktor yang menyebabkan hilangnya Hmm. hak hadanah itu terhadap si ibu. Kalau mungkin kan kalau isteri yang berkemampuan dia tak peduli pun pasal nafkah-nafkah tu. Betul. Kalau yang sudah yang macam bekerja ada income sendiri, mungkin income lebih besar dari suami, dia tak peduli sudah tu. Kebanyakan memang istri yang berpendapatan tinggi tidak peduli. Walau bagaimanapun istri itu atau bekas istri itu perlu faham. Nafkah anak adalah tanggungjawab bapa kandung. So nafkah anak pun tak dapat kah? Dapat kan? Dapat. Maksudnya selalunya pun istri yang berpendapatan tinggi ini, dia tidak kisah pun kalau suami dia tu tidak bayar nafkah anak. Yang penting dia dapat tu anak. Tapi uncle mau kasih tahu, apapun cerita, kamu kena minta juga nafkah anak disebabkan anak kamu ni tidak pandai minta. Jadi kamu seorang ibu ni perlu menjadi wakil terhadap anak tu untuk anak ni mendapat nafkah anak. Itu kalau anak tu di bawah jagaan maksudnya kan kalau isteri yang nusyus ni dan dia juga yang jaga anak, nafkah anak tu tetap juga Dibayar suami oleh si tu bapa. bayar kan? Bekas suami, Bekas betul. suami tu bayar. So okey lah kan, jadi mungkin kita tanya lagi satu soalan pasal orang yang bertunang ni. Okey. Dia pernah bertunang, lepas tu tiba-tiba dorang mau kahwin lah sepatutnya. Lepas tu sebab perempuan tu dia jumpa orang lain lah, jadi dia tak jadi kahwin. Okey. Apa yang dia boleh buat kalau mengikut Undang-undang. undang-undang syariah? Okey, di dalam undang-undang syariah kita boleh membuat satu tuntutan, nama dia tu tuntutan ganti rugi pertunangan. Okey, yang ini bakal pengantin kena faham, okey. Dia tidak kisahlah sama ada bakal pengantin lelaki atau pengantin perempuan. Pastikan setiap perbelanjaan semasa di dalam pertunangan tu, kamu ada simpan segala bil-bil tersebut. Contohnya berlaku, ini biasa kita dengar sama ada di berita kah, di TV kah, drama kah, selalu berlaku kita dengar sehari sebelum pernikahan ada sudah salah satu pihak ni yang tarik diri. Selalu berlaku macam ini, di mana kadang-kadang perempuan yang tarik diri ataupun lelaki yang tarik diri daripada meneruskan hari perkahwinan tersebut. Okey, apabila berlaku insiden seperti begini di mana salah satu pihak telah pun bermungkir janji terhadap perkahwinan yang telah ditetapkan, pihak yang telah dimungkir janji itu boleh membuat satu tuntutan di mahkamah di bawah tajuk tuntutan ganti rugi pertunangan, di mana seseorang yang kerugian terhadap terbatalnya pertunangan itu boleh dituntut di mahkamah. Jadi kamu boleh klaim semua perbelanjaan tersebut. Dan ada pun satu lagi, ini cerita dia disebabkan oleh tingkah laku tunang kamu. Ini juga boleh kamu tuntut ganti rugi pertunangan. Uncle bagi contoh. Kamu sudah bertunang, tiba-tiba kamu dapati tunang kamu ini telah pun orang cakap menduakan kamu.
telah melakukan hubungan sulit dengan orang lain, dan benda ini telah dibuktikan melalui video. Benda ini juga boleh dituntut di mahkamah di bawah ganti rugi pertunangan, di mana terbatalnya pertunangan itu disebabkan oleh perlakuan lucah pasangan yang satu lagi terhadap orang lain. Ini juga boleh dituntut, dan perkara ini telah pun terjadi, di mana seorang itu telah menuntut bekas tunangnya disebabkan berlaku curang dengan membuat hubungan sulit, berbuktikan satu video lucah, di mana tunang yang satu lagi itu telah menuntut 100,000 terhadap bekas tunang dia tu. Dan mahkamah telah memutuskan di mana dia telah dibenarkan untuk menuntut sebanyak 30,000. Daripada tuntutan 100,000, mahkamah membenarkan 30,000 ringgit atas ganti rugi pertunangan. Tapi nilai itu dia subjektif lah bah, kan? Betul, nilai adalah subjektif. Tapi mau beritahu di sini, tuntutan boleh dibuat di mahkamah syariah. So tidak kira lah lelaki ke perempuan buat tuntutan Betul, tu. lelaki ke perempuan. Siapa yang mungkir janji, pihak yang dimungkiri itu boleh buat tuntutan di mahkamah syariah. Tapi ini macam jarang-jarang jadi kan? Jarang-jarang, tapi memang ada jadi. Memang jarang lah, sebab biasanya orang mau move on, settle down. Kadang-kadang ni Orang cakap perkahwinan tiada jodoh. Ya, selalu cakap tiada jodoh. Tapi sebenarnya kamu boleh buat satu tuntutan di mahkamah syariah di bawah ganti rugi pertunangan. Itu adalah hak lah kan? Itu adalah hak orang yang dimungkir janji. Jadi kalau kamu tidak tuntut, jadi kamu rugilah, sebab hak kamu tu kamu tidak tuntut. Tapi Adakah dia boleh. punya time validity tu untuk mau tuntut tu? Itu Contohlah juga, dia mau bertunang, dia mau berkahwin, dia bertunang 2005 contohnya. Dia sepatutnya kahwin 2010 contohnya. Sekarang sudah 2020. boleh, masih boleh tuntut selagi Walaupun mana. dia sudah kahwin dengan orang lain. boleh tuntut, sebab perkara itu masih boleh dituntut. Dia tidak ada dia tidak ada jangka masa. Selagi mana dia belum pernah tuntut, dia boleh tuntut. Janji dia bawa segala bil Bukti. ganti rugi semasa di dalam pertunangan tersebut. Jadi apalah what is your advice lah untuk orang yang mau bertunang ni, mungkin simpan dia punya bil-bil untuk Ya, precaution. uncle advice semasa dalam pertunangan tu, segala bil perbelanjaan khas untuk perkahwinan tu tolong simpan, sebab kita pun tidak tahu sama ada kita punya perkahwinan ni jadi atau tidak. Seandainya tidak jadi, kamu boleh tuntut, bawa saja tu bil, jumpa peguam syar'i. Pandailah peguam syar'i untuk buat satu tuntutan di mahkamah di bawah tajuk ganti rugi pertunangan. Bagaimana pula dengan dengan perkahwinan? Perkahwinan pun sama, seandainya berlaku contohnya kamu bercerai. Kamu mau tuntut ganti rugi perkahwinan disebabkan semasa di dalam perkahwinan kamu banyak berkorban terhadap pasangan kamu. Sama ada istri berkorban untuk si suami atau si suami berkorban untuk si istri. Contoh pengorbanan yang kamu buat adalah kalau si istri ini dia sanggup menggadaikan emas, barang kemas dia untuk diserahkan kepada suami, mungkin untuk modal berniaga. So benda-benda begini, emas yang kamu gadai itu ada risit tu, kamu boleh buktikan di mahkamah kerugian kamu semasa di dalam perkahwinan terhadap suami kamu, untuk kamu tuntut di bawah ganti rugi perkahwinan. So macam yang tadi tunang tu kan, perlukah diorang ada macam janji atau kontrak? Sebab macam kalau tunang kampung-kampungan, dia ada macam satu kontrak baru orang suruh sign konon tu. Sebenarnya di dalam undang-undang syariah, sama ada dia bertulis maupun secara lisan pun boleh diterima. Yang penting semasa membuat satu tuntutan tu, dia ada saksi dan dia ada dokumen untuk dizahirkan. Contoh dokumen, segala perbelanjaan tempahan untuk baju kahwin, pelamin, tempahan catering, tempahan untuk kanopi untuk perkahwinan, mungkin tempahan untuk bas semasa untuk kahwin. Semua benda-benda begini perlu dizahirkan dokumen tu untuk dibuat tuntutan. Dan saksi-saksi,
Contoh siapa saksi-saksi yang sudah buat persediaan kahwin, segala bunga manggar sudah buat nih. Semua saksi-saksi itu boleh bawa ke mahkamah untuk menguatkan keterangan bahawa memang ada kad jemputan tu boleh dianggap juga sebagai satu dokumen. Boleh dibawa ke mahkamah untuk dibuat tuntutan. Okey, itu contohnya kalau perkahwinan tak jadi. Ya, Kalau satu pasangan tu dia sengaja drag sampai lama, actually dia nak mau pun, dia nak mau kahwin pun, so dia drag masa perkahwinan tu. Itu apa tu? Itu tiada lah. itu tidak, ini yang batal. Maksudnya ganti rugi pertunangan apabila batal, tidak jadi. Dia sebab ada kan yang dorang sengaja aja pak. Sebab mau kasih batal actually, tapi macam tak mau juga, so dia drag lah sampai 3, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kalau gitu macam mana advice tu? Yang itu pun kita boleh buat satu tuntutan di mahkamah. Kita menganggap pertunangan ini tidak jadi disebabkan oleh tingkah laku pasangan itu yang cuba drag lagi masa tu. Pun kita boleh buat tuntutan di mahkamah. Oh, kira macam-macam pula boleh dituntutkan. Boleh, yang penting kita ada bukti. Ada ilmu lah kan. Yes. So okay lah kan. Okay. So Uncle harap Kita buat rumusan lah. perkongsian pada malam ini dapat memberi manfaat, di mana seorang suami itu kalau dia enggan untuk bercerai, dia masih boleh memilih untuk membuat istri kembali taat di mahkamah syariah. Membuat tuntutan istri kembali taat di mahkamah syariah. Itu bagi seorang suami yang masih sayangkan istri supaya istri dia kembali taat. Seandainya istri masih lagi tidak taat, di mana kita telah mendapat perintah mahkamah, si suami boleh meneruskan dengan melalui istri nusyus. Itu apabila seorang istri itu gagal untuk kembali taat. Tapi kan saya rasa kan kalau mau suruh isteri kembali taat tu, kalau suami tu macam agak-agak lah bahkan macam kalau suami nak pandai bagi nafkah, kerja pun tak ada, macam mana dia mau suruh isteri kembali taat tu? Okey, kalaulah benda itu alasannya, agak mustahil lah hakim akan membenarkan perintah istri kembali taat. Hakim bicara ni akan tanya kenapa tidak kembali taat. Kalaulah isu nafkah, lagi isu apa tadi cakap? Memang yang sudah tidak kerja. Kerja pun on off je. Maksudnya hakim bicara pun dia tidak akan luluskan istri kembali taat tu. Ya tahulah kan manusia ni kadang dia dengar ni dia mau juga buat. Iya, jadi Jadi maksudnya bagus di kita sini, kasih apa di sini. maksudnya alasan biarlah munasabah. Kalau tahu sudah suami ini tidak kerja, tidak bagi nafkah, tidak payahlah tuntut. Confirm kamu kalah punya. Bukan lagi kamu tuntut awal lagi hakim marah sudah. Jadi kalau mau tuntut istri kembali taat nih, pastikanlah istri itu dibayar nafkah Lengkap lah. lengkap. Maksudnya istri itu keluar daripada rumah disebabkan faktor lain. Itulah saya cakap tadi agak-agak lah yang laki mau kalau mau buat suruh isteri kembali taat nih. Ya, Lepas tu tadi apa lagi rumusan tu lepas mengenai pertunangan. Seandainya nusyus. Nusyus tu apabila sudah mendapat perintah mahkamah tentang istri kembali taat dan istri masih lagi tidak taat dalam masa 2 minggu ataupun sebulan. So suami itu layak untuk membuat lagi tuntutan yang seterusnya, yaitu istri nusyus. Tapi kalau contohlah dia tidak berjaya kan, jadi dia bercerai lah. Biasanya Lepas kalau tu- tidak berjaya, hakim akan sarankan benda ini ke JKP. JKP adalah jawatan kuasa pendamai bagi mendapatkan kaunseling. Tapi apabila kaunseling itu juga tidak berjaya, maka perceraian merupakan satu jalan terakhir lah. Jadi kalau sudah cerai, berakhiri dengan perceraian kan, dan dia ada title nusyus kan, sebab tadi kamu Tidak ada title nusyus sebab dia tadi sebab dia sementara aja kan. yes, sebab tadi itu perintah taat. Perintah taat tidak berjaya. Mungkin hakim tidak meluluskan perintah taat tu. Tapi oleh kerana perintah taat itu tidak berjaya, mungkin akan dicadangkan untuk perceraian secara damai. Jadi kalau macam gitu isteri tu baliklah dapat semua tuntutan layak untuk dapat buat tuntutan harta pas pencarian semua tu kan. Yes. Lagi yang apa lagi tadi kita cakap tu pasal Okey, untuk hartas pencarian, walaupun isteri nusyus, isteri masih boleh menuntut hartas pencarian. Sebab nusyus ni cuma dia dilarang daripada mendapat nafkah.
nafkah iddah kalau sudah bercerai. Itu saja. Pasal bab-bab nafkah saja. Untuk harta pencarian, untuk muta'ah semua masih boleh minta. Tidak ada masalah. So, lepas tu apa lagi dah itu? Pasal Ganti dia- rugi pertunangan maupun ganti rugi perkahwinan. Itu So benda dua-dua tu pun boleh boleh. buat tuntutan. Jadi bagi mereka yang bakal melangsungkan perkahwinan, hati-hati, simpan segala risit. Seandainya terbatalnya pertunangan kamu, kamu boleh buat tuntutan di mahkamah syariah di bawah tajuk ganti rugi pertunangan. So actually macam-macam boleh tuntut. Yang penting kamu semua ada ilmu. Betul. Jadi kalau kamu tidak faham mengenai apa tuntutan yang boleh dibuat, kamu bolehlah merujuk kepada peguam syar'i yang kamu kenali maupun mana-mana peguam syar'i yang terdekat di daerah kamu. Yang penting ada ilmu macam mana benda tu, macam mana mau buat, macam mana mau tuntut semua kan. Ya. So okay, akhiri dengan Uncle akhiri kita punya sesi oh ya, e-book. okey, yang Uncle lupa. Sebelum tu Uncle mau bagi free ebook kepada mereka-mereka yang follow Uncle punya page, Uncle punya video, Uncle punya live. So kamu boleh dapatkan ebook. Uncle ada 4 buah ebook, 5 buah, iaitu 9 perkara yang boleh dituntut selepas perceraian, 7 jenis perceraian, Hibah. hibah. Lepas tu Uncle ada mengenai fasah maupun PCLM, pengesahan cerai luar mahkamah. Boleh dapatkan ebook tersebut. Dan senarai kes mahkamah syariah di Malaysia Yang boleh dituntut, yang boleh dibuat. yang boleh dibuat di dalam mahkamah syariah, senarai-senarai tajuk kes yang boleh dipohon atau dituntut di mahkamah syariah. Yang kamu tak tahu ni, saya pun Ah. terkejut ni baca ni. Jadi kamu boleh dapatkan ebook tersebut secara percuma. Dan one more thing, Uncle mau bagi tahu, ini bukanlah iklan dan bukanlah satu konsultasi, tetapi sharing ilmu terhadap semua follower Uncle yang ada di FB. So apa ni, kalau mau tengok YouTube macam mana? Kalau mau tengok YouTube, boleh type nama Uncle Sufian Ismail, okey? Jadi kamu boleh nampak YouTube Uncle. Ataupun siapa yang masih termiss apa-apa maklumat mengenai isu mahkamah syariah, boleh tengok, boleh lawati Uncle punya page, boleh tengok video-video yang lama supaya kamu boleh faham apakah isu yang telah Uncle bincangkan. Jadi supaya kamu ni lebih faham dan tahu apakah hak kamu selaku seorang isteri maupun suami. Okay, kalau yang mau add di Instagram, boleh pergi Instagram Sufian Ismail _official. Di sana pun ada apa ni? Ada video-video, tapi video pendek lah, sebab yang panjang kan dia susah mau upload. Ya, okey. So, dengan itu Uncle akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.